Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Sabahul khair. Atamanna lakum fi siha wal afiyah. Bitaufiq wa najah. Apa khabar semua? Hari ini kita nak sambung pelajaran Sirah Nabawiyah. Okey, tajuk yang kedua adalah Susani An-Nabi SAW bil ayamu tufulatihi wa syababihi. Okey, tapi hari ini kita nak fokus ayamu syababi Nabi SAW. Hayya naqra. Wahina balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam umrahu thaniyata asyarata sana. Safara ma'a ammihi Abi Talibin ila Syami litijara. Baik. Dia sampai umur Nabi 12 tahun. Nabi telah pergi bersama bapa saudaranya Abu Talib ke mana? Ke Syam. Ila Syam, satu tempat yang bernama Syam. Apa tujuan Nabi pergi ke sana? Ya, tujuan Nabi pergi ke sana ialah untuk tijarah. Tijarah. Ya, pada masa Nabi SAW berumur 12 tahun itu, baginda pergi ke Syam ataupun sekarang kita panggil negara itu ialah Syria, merupakan pasar bagi orang Quraisy sebenarnya di Mekah. Baginda mengikut pasarnya Abu Talib ke Syam untuk tujuan berniaga. Abu Talib mengajar Nabi semasa Abu Talib ke Syam untuk tujuan berniaga. Abu Talib mengajar Nabi mengenai selok belok bagaimana urusan perniagaan yang mendapat keuntungan. Berniaga ni sebenarnya merupakan pekerjaan baik dan mulia ya anak-anak. Baginda berniaga secara jujur, dan kerana itulah antara sifat Nabi ada Al-Amin, iaitu jujur. Barang-barang jualan baginda sangat laris dan baginda mendapat keuntungan yang banyak. Setelah meningkat dewasa, Nabi Muhammad SAW menjadi hati yang sangat baik. Okey. Kemana Nabi Muhammad SAW pergi? Ke Syam. Apa tujuannya? Ditijarah untuk berniaga. Tetapi ada seorang pendeta wajada rahibu Buhairah. Ada seorang pendeta yang bernama Buhairah mendapati kitafaihi. Apa tu makna kitafaihi tu? Bahu. Khataman nubuwah. Didapati dia nampak ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Apabila dia nampak antara kedua bahu Nabi itu terdapat tanda cop, macam tanda kenabian, iaitu nampak tanda-tanda bahawa Nabi ini ialah tanda Nabi akhir zaman. Kemudian pendeta ini tahu, Buhairah mengesahkan, wayak takid mengesahkan bahawa baginda bi'anna huwa nabiyyu munnatazaru. Huwa nabiyyu munnatazaru, iaitu nabi yang ditunggu-tunggu. Muntazaru, nabi yang ditunggu-tunggu selama ni, yang mereka baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat. Sehinggalah bila Nabi sampai ke negeri Syam, Buhairah nampak ciri-ciri itu. Buhairah menasihati Abu Talib supaya membawa pulang Nabi Muhammad SAW supaya tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Kerana orang Yahudi hendak membunuh Nabi yang terakhir pada itu. Siapa yang lahir nampak ada ciri-ciri macam kenabian, dia takut dengan Nabi itu supaya dia nak bunuh Nabi itu. Tapi selamat tak Nabi? Ya, Nabi telah selamat pulang ke Mekah. Abu Talib bawa Nabi pulang ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW selamat. Allah pelihara Nabi Muhammad SAW hinggalah daripada Nabi memberi dakwah kepada kita semua masa tu, masa masyarakat waktu tu menyebarkan Islam, meminta masyarakat itu supaya mentauhidkan Allah, jangan sembah berhala waktu tu. Jadi dapat hinggalah Nabi wafat, Nabi diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam menyebarkan agama Islam, memperkenalkan kita bahawa Allah itu adalah Esa. Tiada Tuhan selain daripada Allah SWT. Baiklah, kita baca yang seterusnya. Lukiban Nabi SAW bil amin.
Nabi Muhammad SAW diberi gelaran dengan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu ialah orang yang dipercayai. Sebab itu bila Nabi berniaga, Nabi mendapat keuntungan yang banyak sebab Nabi seorang yang jujur. Al-Amin juga diberi makna jujur. Okey, apakah kesan anak-anak? Kita dah tahu Nabi seorang berniaga. Nabi nampak seorang Wahid Buhairah nampak tanda kenabian. Kemudian sebenarnya Nabi inilah yang ditunggu-tunggu dan juga Nabi digelar dengan Al-Amin yang jujur. Sebenarnya pekerjaan berniaga tersebut membentuk peribadi Nabi Muhammad seorang yang berakhlak. Ya. Yang kedua, bagi tidak terpengaruh perkara-perkara yang tidak baik, menghabiskan masa dengan perkara yang tidak, malahan menghabiskan dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Maksudnya dengan berniaga ni kita dapat mengisi masa lapang. Sebab ramai remaja ni banyak perkara-perkara yang kita terpengaruh kan. Jadi Nabi mengisi masa lapangnya dengan berniaga. Ya anak-anak, itu saja hari ini. Saya harap awak fahamlah. Okey, cuba kita tengok latihan hari ini. At-tadribat, latihan. Arahannya ialah ibhath lawin anil kalimat. Okey, awak kena cari kata dalam bahasa Arab. Apa perkataan-perkataan yang saya minta awak cari ialah yang pertama syabab, safara, kedua asyam, kitafun, balagha, Abu Talib, tijarah, buhairah, khatam, luqibah, an-nabiyyu al-aminu. Syabab maksudnya ialah remaja, safara bermusafir ataupun pergi dalam perjalanan yang jauh. Safara ni maksudnya asyam, negeri Syam. Kitafun maksudnya bahu, balagha sampai, cukup ataupun cukup. Abu Talib, tijarah, perniagaan. Buhairah maksudnya ialah pendeta Buhairah yang bernama Buhairah kata, maksud cok ataupun tanda. Luqibah maksud gelaran. An-Nabi, Al-Amin maksudnya Al-Amin ataupun jujur ataupun orang yang dipercayai. Okey, anak-anak boleh tengok di latihan yang saya bagi, dan perkataan itu awak kena cari, kemudian awak warnakan perkataan. Dah jumpa Abu Talib, okey, awak warnakan alif, ba, waw, ta, alif, alif, lam, ba, Talib, Abu Talib. Okey, warnakan. Okey, setelah awak dah siap semua cari kata itu, awak tulis semula perkataan yang saya minta awak tulis di tempat yang kosong tu. Itu sahaja hari ini. Assalamualaikum, ma'assalamah wa ilal liqa.